Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah. Maaf terlambat sikit sebab ada yang mesej PM saya kata tak boleh masuk. Biasalah ada yang tak pernah masuk Webex, kadang-kadang ada masalah sikit lah. Okay, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sekarang dah 10.18. Kalau ikut tu saya letak jam pukul 10 dan saya tak letak sampai pukul berapa. Sebenarnya bengkel ataupun sesi santai ni InsyaAllah akan habis. Maknanya bila saya habis perkongsian tu habis lah. Maknanya saya letak dalam paling lambat dalam sebelum zuhur insyaAllah. Kalau kita habis awal, insyaAllah awal kita habiskan. Alhamdulillah untuk makluman juga, program ni merupakan program anjuran Fakulti Bahasa untuk khidmat komuniti, dan terima kasih kepada Ustaz Alauddin kerana bagi peluang lah untuk kami berkongsi ilmu yang kita kata ilmu kemahiran. Lebih-lebih lagi kita boleh guna dalam suasana pandemik COVID sekarang lah. Banyak kita nak sebarkan benda-benda yang bermanfaat melalui media sosial, antaranya infografi lah. Okey, dan juga kami membuka peluang ni kepada semua. Dan kalau ikut pendaftaran ni dekat hampir 300 orang dan daripada pelbagai golongan. Dan di sana ada guru-guru saya, sahabat-sahabat sepengajian saya sebelum ni, pelajar-pelajar saya yang belajar di UNIZA, dan semualah. Alhamdulillah, dan terima kasih kerana menunjukkan minat untuk menyertai sesi santai ini. Dan saya cuba untuk berkongsi apa yang saya belajar dan juga apa yang saya tahu. Maknanya kalau ada penambahan ataupun ada apa-apa yang boleh ditambah oleh sahabat-sahabat semua, sama-sama kita kongsi insyaAllah. Okey, mula-mula ni mungkin kita tengok pada teori dahulu. Saya share skrin. Okey, boleh nampak saya share? Boleh. Ustaz syukur saya rakam. Okey, yang ni memang saya rakam. InsyaAllah nanti saya akan bagi link. Okey, sesi santai yang sebelum ni Ustaz Firdaus berkaitan dengan OBS. Dan saya sebagai untuk menyambung program ini, sesi santai 2.0 berkaitan dengan asas reka infografik. Mungkin ada yang sebelum masuk ni dia ingat kata dia nak buat poster kan, nak buat iklan dan sebagainya. Bila sebut design iklan poster ni dia terlalu umum sebenarnya. Jadi kalau infografik ni dia ada ciri-ciri dia. Kalau poster iklan biasa, poster ceramah dan sebagainya, dia ada cara ataupun konten dia yang lain lah. Cuma hari ni saya nak kongsi tentang infografik. Okey. Kita tengok teori dulu lah. Orang kata apa? Kalau tak kenal, tak cinta kan? Jadi sebelum kita buat praktikal, kena tahulah sikit-sikit tentang latar belakang benda tu apa dia kan? Okey. Infografik ni daripada perkataan bahasa Inggeris, gabungan daripada information dan grafik. Dan dia dipersembahkan dalam bentuk teks. Dia ada teks, dia ada grafik. Dan juga tujuan dia nak ekstrak maklumat yang kompleks, yang terperinci kepada maklumat ringkas. Bukan ringkas saja, kita boleh buat maklumat ringkas, tapi dalam masa yang sama, dia dapat menarik orang untuk membaca maklumat tersebut. Iaitu dengan kita letakkan grafik lah. Okey,
Dan juga ada juga, boleh bukan nak kata infografik ni daripada maklumat yang panjang-panjang lepas tu kita ringkas. Ada juga maklumat yang kita cuba jadikan dia dalam bentuk grafik. Maknanya maklumat tu kita tengok simple je kan. Tapi kita jadikan dia tu dalam bentuk grafik. Contoh macam kita buat iklan kan. Masa, tarikh dan sebagainya. Kita nak gantikan perkataan masa tu, nak bagi orang tak mau tengok semata-mata teks. Jadi kita letakkan simbol ataupun ikon jam. Itu pun dipanggil infografik lah, maklumat gabung dengan grafik ataupun maklumat bergrafik. Okey. Kenapa perlu? Lebih-lebih lagi pada zaman ni penyampaian maklumat tu lebih jelas lah dengan infografik. Kalau kita tengok tiap-tiap hari kan, apa yang kita tengok dalam Facebook tiap-tiap hari yang dalam bentuk infografik. Boleh komen dekat chat ataupun boleh terus buka. Inilah suara kat. Kita nak ada dua hala. Apa yang kita tengok tiap-tiap hari dekat Facebook, dia buat dalam bentuk infografik. Statistik COVID. Maknanya dia statistik COVID tu memang tiap-tiap hari. Dia ada macam, kalau kita tengok tiap-tiap hari tu mungkin lebih kurang sama dengan design dia. Tapi saya tengok setakat ni, setahun lebih ni, dia akan ada lah bulan, 2 bulan tu dia akan tukar design. Kalau kita tengok nombor-nombor tu, kita tak perlu dah. Mata kita tu akan tertumpu kepada design ataupun nombor-nombor yang besar yang di-highlightkan tu. Itu pun antara ciri-ciri infografik. Dan mana kalau kita tengok tu dia memberi gambaran keseluruhan isi yang nak disampaikan. Tentulah dia akan menarik minat dan memudahkan kefahaman serta kita cepat ingatlah kita tengok benda-benda yang visual ni kan. Okey. Okey, ni saya selit sikit lah daripada apa yang saya jumpa. Infografik ni sebenarnya dia ada jenis dia. Yang pertama statik yang kita tengok, kita sebaran umum, berbentuk poster yang tak bergerak tu kita panggil infografik statik. Dia duduk diam lah, kerah kan, dia tak gerak. Okey, yang kedua, kita jadikan yang statik, yang kerah tu kita dalam bentuk animasi. Kalau dalam TV banyak lah kan, dia tunjuk cara-cara nak jaga apa, nak jaga daripada COVID ni lah, macam mana basuh tangan dan sebagainya, dia letak dalam bentuk video animasi. Tapi dalam bentuk maklumat yang bergrafik lah. Kemudian interaktif. Interaktif ni maksudnya kita tekan kepada sesuatu maklumat dan dia keluar balik. Maklumat tu dalam bentuk infografi. Maknanya bila sebut interaktif ni dia ada dua hala lah kan. Kita tekan dia keluar, kita tekan dia keluar. Kalau animasi just kita tengok dah. Okey. Terus saya ringkas-ringkas je ni. Maknanya lepas ni kita terus buat praktikal. Kalau kita tengok pada aplikasi untuk kita reka ataupun kita design infografik, yang pertamanya aplikasi dalam talian ataupun online yang mana dia sediakan template, kita boleh gunakan template dia aja dan dia adalah function-function dia. Antaranya yang famous Canva lah. Kita boleh klik je Google perkataan Canva, dia akan keluar lah dalam web tu. Web tu ada banyak, dia ada poster, ada infografik. Kita pilih dekat infografik tu. Okay, pick to chart, lepas tu Venn-Gage lah. Okay, 3 ni yang saya tengok yang popular dan agak friendly lah. Dia ada account free dan juga ada berbayar lah untuk function yang lebih banyak. Okay, yang kedua, aplikasi untuk buat infografik juga dipanggil offline lah, tak perlukan internet. Yang pertama Microsoft PowerPoint. Okey, kalau PowerPoint ni mungkin ada yang tahu, ada yang tak sedar pun kata PowerPoint boleh buat design kan. Biasa kita nampak bila software buat design ni Photoshop, Illustrator, benda-benda yang berat yang memang makan ruang dalam komputer kita dan juga berbayar lah kan.
Okey, tapi Microsoft PowerPoint saya rasa semua laptop ada benda ni. Dia termasuk dalam Office. Dan hari ni insya-Allah untuk raikan semua kita gunakan PowerPoint dan kita boleh buat design tu macam Photoshop buat. Tetapi terhadlah ada benda-benda yang sebab PowerPoint ni bukan khusus untuk buat design. Jadi mungkin function dekat Photoshop dan Illustrator tu lebih banyak lagi lah dan lebih mudah. Kalau PowerPoint ni boleh buat, cuma dia agak complicated lah kalau kita nak buat efek-efek dan sebagainya. Cuma bila sebut infografik, kita tak perlu sebenarnya efek-efek lampu-lampu cahaya, tak perlu. Nanti kita tengok contoh poster infografik. Okey. Ni ciri-ciri poster infografik yang saya rasa baik. Yang pertama kita tengok ada susunan maklumat dia. Yang kedua grafik ataupun gambar yang kita masukkan. Yang ketiga saiz dan jenis tulisan. Dan yang last sekali kombinasi ataupun macam mana kita nak matching color dan sebagainya. Nak bagi nampak design tu design yang baik. Okey. Yang pertama, susunan maklumat. Kalau kita tengok dalam poster infografik ni, kita akan tengok apa dulu yang pertamanya. Dalam sesuatu maklumat, kita akan tengok apa? Tajuk. Tajuk. Jadi itu adalah benda yang paling penting kali. Kalau kita tahu benda tu penting, tentunya dari segi design kita akan highlight dari segi tulisan, warna dan sebagainya. Yang kedua, maklumat mengikut keutamaan. Sebab infografik ni biasanya maklumat dia mengikut langkah-langkah ataupun dia bentuk point. Jadi kita nak ikut keutamaan tu, kita kena, biasanya keutamaan ni kita baca atas ke bawah, kiri ke kanan kan. Okey. Yang ketiga, maklumat berbentuk point atau langkah-langkah. Dalam infografik ni lebih kita kata baiknya kita letak nombor. Okey. Okey, ni contoh. Contoh dari segi susunan infografik tu. Yang pertamanya tajuk. Bila mata kita ni kalau tengok satu gambar tu, kita nampak dah. Sebab apa dia besarkan tulisan tu kan? Jadi itu adalah tajuk dah yang nak disampaikan. Lepas tu dia letak lah ikut turutan kan. Rukun solat ni. Dia letak nombor sekali. Ni saya nak fokus pada susunan maklumat. Okey, di sana juga ada teks dan juga ada grafik, ada ikon orang pelakuan ni kan dalam solat tu. Okey. Ni juga kalau tadi dia susun atas ke bawah, yang ni susun dari kiri ke kanan. Dan tajuk pun dia letak belah kiri lah. Okey. Terusnya kalau macam ni dia letak tajuk tu di tengah-tengah. Yang ni 10 faktor berkaitan stam kan. Okey, lepas tu dia pecah dalam bentuk bulat. Okey, sebenarnya yang semua yang saya tunjuk ni, saya rasa dia tak buat dengan PowerPoint ni. Dia buat dengan mungkin Illustrator ataupun Photoshop. Tetapi kita boleh jadikan ataupun kita boleh buat dengan PowerPoint. Cuma bagi saya sendirilah agak dia makan masa sikit lah. Okey, untuk PowerPoint. Okey, ni contoh juga. Berkaitan, saya nak highlight tajuk tajuk dan susunan dia. Okey, yang ni kalau ikut infografik timeline dia ikut edaran tarikh-tarikh masa. Okey. Maknanya atas ke bawah lah. Okey, itu yang pertama, susunan maklumat. Susunan infografik ni dia kena ikut susunan dia agar mudah pembaca untuk memahamilah apa yang nak disampaikan. Suara sekejap hilang, sekejap dah. Ada orang komen. Yang lain okey ya? Okey. Okey. Okey Ustaz, suara Ustaz jelas di Kedah. Kedah. Kali ni banyak peserta daripada Terengganu ni. Kedah antara yang teramai jugalah.
Alhamdulillah ada ustaz-ustaz saya dan lain. Tok guru pun banyak dalam ni. Okey, terusnya berkaitan yang kedua berkaitan dengan grafik ataupun benda-benda yang kita nak design lah. Bukan teks tapi kita fokus pada grafik. Kita nak masukkan gambar, nak masuk ikon kan. Okey, yang pertama, kalau dalam PowerPoint, biasanya dia dah tersedia dah dalam aplikasi seperti Sheet, corak dan juga ikon. Dalam PowerPoint. Nanti saya tunjuk. Kejap lagi kita buat praktikal tu, kita boleh praktikal kita hari ni. Saya dah buat satu design. Saya nak semua ikut design tu. Maknanya kita tak boleh hari ni kita apa? Kita tak boleh bebas buat design lah. Kita kena ikut design yang saya dah buat. Jadi kalau daripada asasnya, daripada function-function yang saya ajar tu, dan tiba-tiba kita buat design tu memang sebiji sama dengan design yang saya buat, lepas ni boleh dah lah buat design lain lah. Cuma hari ni kita nak bagi semua boleh buat. Yang kedua, grafik daripada internet. Tadi memang dah ada grafik contoh macam corak-corak ikon kan, ada dalam PowerPoint. Yang kedua memang kita ambil daripada internet. Yang pertama yang biasa saya guna freepik.com. Yang ni dia lebih kepada grafik. Kita type je perkataan apa-apa pun, dia akan keluar lah grafik yang berkaitan. Dan dia keluar tu bukan dalam bentuk PNG, dia akan bagi sama ada JPEG ataupun format yang mana kita tak boleh nak edit melainkan dengan Adobe Illustrator. Maknanya macam mana Ustaz, saya nak buat dengan PowerPoint je. Jadi macam mana saya nak edit benda-benda yang dia bagi tulisan dan sebagainya yang memang tak boleh edit kan. Okey, jadi kita tak perlu ambil dekat Freepik lah. Kalau nak buat infografik ni kita tak perlu pun sebenarnya grafik yang terlalu berat. Kita cuma perlukan ikon dan kreativiti saja. Yang kedua, Flaticon ni memang untuk ikon. Flaticon.com, saya tunjuk sikit lah. Ni ada yang free, ada yang berbayar lah. Kalau Flaticon ni dia ada contoh saya nak ikon tentang COVID. Saya type je COVID. Okey, dia akan keluar macam ni. Keluar banyak benda kan. Jadi kita kena dapat satu-satu, susah lah. Dan dia juga ada premium. Premium ni kena bayar. Sebulan dalam RM50. Kita download lah banyak mana boleh dalam masa sebulan tu. Dan juga ada yang free. Dia tekan kat free lah. Dan ingat kalau yang free ni kita kena bagi kredit. Jadi macam mana kalau tak mau bagi kredit nak jadi hak kita yang ada lesen, kita berkorban sikit lah. Kita beli benda yang kalau kita nak guna, kita beli je lah. Kita langgan je RM50 sebulan dan kita download je dalam masa sebulan tu, tak ada had. Okey. Dan saya nak bagi tips lah yang saya tengok dalam satu laman web. Macam mana kita nak, contohlah kita nak ikon COVID saja, tapi yang dia punya design tu sekata. Kata macam ni. Kita tekan ikon, kita ambil group by pack. Tengok. Kan dia maknanya design ni memang dia buat tu sama jenis kita kata. Pakai lebih kurang. Jadi eloklah, comel lah kita punya design nanti kalau kita ambil jenis yang selari saja kan. Dalam ni bukan ada 6 ni saja, dia tulis 50 ikon tu. Okay. Dan yang saya bagi dalam Google Drive tu, yang berbayar lah. Saya tak bagi free sebab kalau free kena tulis kredit. Itu daripada saya bagi yang saya belilah. Okey.
Okay, itu contoh laman web Flaticon. Untuk kita ambil ikon lah. Dia ni dipanggil PNG dalam bentuk PNG, dan di mana di belakang transparent. Tak perlu dah kita nak buat background, nak buang background. Kita nak buat stiker dalam WhatsApp pun boleh. Okay. Saya nak cerita sikit tentang format gambar ataupun grafik. Mungkinlah yang ada yang tak pernah belajar tentang design kan. Sangat penting untuk kita tahu tentang format gambar ataupun grafik ni. Yang pertamanya yang selalu kita jumpa JPEG lah. JPEG ni memang kita tak boleh edit lah. Kita dah save JPEG, kita tak boleh convert ke mana-mana lah. Melainkan kalau orang yang pandai trik-trik ni, dia potong sini, dia tampal sana kan dengan Adobe Photoshop. Itu lain lah. Tapi nak khabar kata JPEG ni memang dah kerah dah. Tak boleh nak edit dia lah. Okay. Yang kedua PNG. PNG ni maksud dia transparent. Dia memang sesuai lah untuk kita buat infografik. Sebab dia memang kalau ikon-ikon ni memang kita gunakan PNG lah, transparent. Dia nampak comel lah kan. Dan macam mana kalau ada background macam daripada JPEG, kita nak buang juga background. Dia adalah dia punya tool dia nak buang background tu. Saya rasa semenjak adanya WhatsApp, semenjak adanya stiker WhatsApp ni, saya rasa ramai berkemahiran untuk buang background. Ada bg dot apa tak tahu, dalam laman web tu kita cuma upload je dan dia terus buang background. Remove background. Remove background. Okay. Jadi yang mana yang boleh edit? Yang boleh edit biasanya kalau saya download daripada FreePik tu, dia dalam bentuk .eps ataupun .ai. Saya akan edit guna Illustrator lah. Tapi tak apa, kita tak payah fikir benda-benda yang nak edit yang jadi payah kan. Kita guna benda yang orang bagi je. Ataupun kita cari dekat Flaticon yang free tu. Okay. Ataupun kita bayar lah. Kita cari yang bentuk PNG. Okay. Terus yang kedua. Saiz dan jenis tulisan. Ni saya cerita dulu. Maknanya nanti bila kita buat tu baru kita nampak, oh ni tak boleh, ni tak boleh. Yang kedua, saiz dan jenis tulisan. Saiz tulisan ni dalam infografik, yang pertama sekali yang sangat penting iaitu kita boleh baca. Boleh baca saiz tu. Kita nak buat kecil, tak boleh lah kan. Maknanya saiz yang besar tapi yang sesuai dengan design lah. Tak boleh buat besar sangat. Tak boleh design jadi serabut pula. Okay, saiz berbeza mengikut isi yang hendak difokuskan. Kita buat yang nak highlight betul-betul, kita buatlah besar sikit kan. Okay, gunakan 3 jenis tulisan dalam satu design. Maksudnya yang saya belajar, dalam satu design tu kita jangan letak banyak sangat jenis tulisan. 3 tu comel merah. Bawah pada 3 comel merah. Kita buat je lah besar, kecil, tebal, kurus. Tapi 3 jenis je. Okay, cadangan tulisan dalam family sans serif. Ni yang saya bagi tu. Saya bagi tulisan contoh yang kebanyakan yang saya bagi dalam Google Drive tu, dia dalam family tulisan ni. Nak faham family ni maksud gini. Kita buka laman web Dafont ni, dia akan ada kat sana jenis-jenis dalam kumpulan tu. Dia ada skrip, ada yang saya tunjuk ni. Contoh skrip tu yang tulisan yang macam lengkoi-lengkoi tu. Biasanya lengkoi-lengkoi ni kalau infografik tu kita elakkan lah. Kan kita nampak cantik, bukan tak cantik tulisan jenis kaligrafi tu. Tapi kalau dalam bentuk infografik ni kita elakkan lah. Kita nak tulisan yang memang nampak kemas. Nampak boleh dibaca dari jauh pun boleh baca. Lengkoi-lengkoi ni kadang kena tengok betul-betul kak. Okey hari ni kita guna tulisan yang saya bagi je. Dan ada yang maklum saya tadi macam tak boleh nak install. Kejap lagi saya tunjuk cara nak install. Okey, yang last kali, kombinasi warna. Okey, untuk PowerPoint ni nanti saya akan letakkan dalam site Google bahan nota tu. Untuk infografik ni boleh tengok balik lah untuk PowerPoint ni. Okey.
Okey, kombinasi warna. Sebenarnya warna ni kalau kita nak khabar kata warna ni sesuai dengan warna ni. Warna ni sesuai dengan warna ni. Dia agak subjektif. Maksud saya memang tak ada yang konkret lah. Kita kena, bagi saya sendiri, saya cuba-cuba. Dan juga saya cuba-cuba tu berdasarkan apa? Berdasarkan pemerhatian saya terhadap design-design yang orang buat. Kan, benda-benda warna ni kadang-kadang dari hati kita ni kita boleh tahu dah. Oh, masuk warna ni kan, masuk warna ni kan. Macam macam apa? Okey, maksud saya macam tu lah. Satu lagi, saya tulis sini warna yang selari. Contoh dalam design kan, kita jangan guna banyak warna. Kita guna warna yang mungkin 2-3, tetapi warna tu betul-betul sama dengan contoh kan, tulisan warna biru. Macam kenapa kita letak tulisan warna biru? Sebab dalam design tu ada warna biru juga. Walaupun tak banyak tapi ada warna biru. Jadi macam itulah kita kena cuba-cuba tengok background yang sesuai dan yang penting jangan banyak warna sangatlah. Okey, minimumkan bilangan warna. Okey, habis dah berkaitan dengan teori. Jadi macam mana saya nak buat praktikal ni? Sebab online ni kita nak buka PowerPoint. Lepas tu nak tengok skrin cara buat kan. Okey, sebelum nak masuk kepada Azim, slide ni saya akan share dalam link yang saya akan bagi sekejap ni. Jadi cara ni macam ni. Saya nak saya akan buat dulu design. Semua orang kena fokus. Sebab design ni kalau 1 saat, 2 saat terlepas dia lost lah. Dia lost. Dia kata ulang balik. Tapi saya cubalah. Saya cuba untuk buat dulu. Semua orang pakat tengok. Nak tanya time tu pun tak apa. Tanya dulu. Okey, step yang kedua, saya akan buat satu-satu. Semua ikut. Saya akan tunggulah step by step tu. Sebab design kita hari ni satu design saja. Tapi saya nak tunggu orang boleh function-function yang nak jadikan design tu. Okey, dan 2 step tu je lah. Maknanya yang pertama ni sangat kritikal lah. Semua kena fokus. Okey. Step saya Fubari. Okey, Tuan apps online tadi dia Canva, tak ada S tu. Cuba Google perkataan Canva. Okey. Saya tunjuk dulu. Design yang pertama. Design pertama ni, saya nak sahabat-sahabat boleh komen Boleh komen apa yang agak-agak nampak macam kurang ataupun nampak okey, khabar je okey sebab apa kan. Nampak kurang, khabar je sebab apa kurang. Okey, nampak Okey, dekat design ni agak-agak apa daripada ciri-ciri yang 4 yang saya sebut tadi lah. Yang kena ataupun tak kena. Silakan. Bukman kata tulisan. Font atas tu pakai skrip. Pakai skrip kan. Tapi skrip dia ni taklah melampau, cuma kalau kita rasa macam nak buat juga kan skrip kan. Tak boleh nak pisahkan dia. Kita guna huruf depan je huruf besar. Yang terusnya guna huruf kecil. Sebab dia kalau skrip ni tak boleh guna huruf besar semua. Dia nampak serabut. Okey, banyak jenis tulisan. Betul. Kalau nak tanya lah berapa jenis tulisan kat sini? Tujuh. 7. Okey. Yang pertama
gejala COVID, sesak nafas dan kawan-kawan dia ni. Ni sama je tulisan. 1, 2, 3. Ni okey, sama juga. 4. 1, 2, 3, 4. Ni sama dengan COVID nombor telefon ni sama dengan COVID. Dia tulisan dia Gotham. Okey, dan yang last kali ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tulisan. Elakkan. Itu yang pertama, jenis tulisan yang lebih daripada 3. Ada 5 je. Kalau siapa kata 7 tu, sebenarnya dia ada tulisan yang sama. Cuma kita tak perasan. Bahagian atas nampak padat, bawah nampak lompong. Okey. Satu lagi. Apa lagi ya? Dari segi susunan? Kataan berikut tu belaga dengan ikon. Tu satu lagi. Maknanya susunan kita susun atur tu kan. Dia ada jarak-jarak dia. Kalau satu saya nak selit sikit. Sebarang design dalam sesuatu layer, sesuatu background, kiri kanan atas bawah kita kena jarakkan. Jangan terlalu rapat. Kalau dalam ni tak rapat. Comel dah. Cuma dari segi kita letak tu dah kena kepala ikon tu kan. Yang tu kita tiap-tiap ikon ataupun tiap-tiap tulisan dengan ikon kita kena jarakkan. Tak boleh saya nak khabar kata kena jarak panjang ni, kena jarak banyak tak. Kita tengok agak sekata, okey. Layout berterabur. Macam mana tu? Okey, itu yang pertama. Design yang kedua. Ini design yang kedua. Sebut warna tadi, yang design pertama tu tak nampak ketara sangat lah dia punya warna tu. Kita boleh baca, still boleh baca lagi lah. Dan tak rasa warna dia masuk juga lah. Okey. Gelap tak nampak tulisan. Ayah nak baca. Biasa kita warna suram. Ustaz Faizul, warna suram ni kadang-kadang membantu juga ni. Kita kena tengok tema dia. Kalau nak guna warna suram ni mungkin design-design yang berbentuk yang kita nak menakutkan orang dan sebagainya. Okey, kombinasi warna. Semua sebenarnya kan, sebenarnya dia terletak pada kombinasi warna ni. Sebab kita nak kata warna ni tak boleh guna, warna ni tak boleh guna. Semua warna boleh guna. Cuma kena ikut kesesuaian kombinasi tu. Tulisan tenggelam, okey. Sebenarnya apa yang kita komen ni, kadang-kadang kita pun tak perasan. Kita yang rajin buat lah. Bila kita tunjuk orang, baru orang kata tak boleh baca ni, tak boleh baca ni. Jadi point dia kat mana kat sini? Point dia, kalau tulisan tu warna cerah, belakang kita buatlah gelap. Ada dalam Adobe Photoshop tu, tulisan cerah ataupun logo tu, dia memang datang dalam bentuk satu warna saja. Warna cerah kan. Tapi kita dapat background pun background cerah. Macam mana nak buat? Yang tu kita boleh gunakan function shade, function asap-asap sikit, letak gelap-gelap sikit kan belakang logo tu. Maknanya kita nak bagi nampak benda tu. Dia kena kontrol warna dia. Tapi kena pandai-pandai main lah. Biar dia masuk. Okey. Apa tu? Warna font control. Okey. Warna tulisan agak blur. Okey. Sebenarnya warna-warna ni memang tak sesuai. Memang tak masuk. Dan selalu banyak warna kita tengok. Tiba-tiba jadi warna merah kan. Merah tu kita nak ambil daripada mana? Maksud saya contoh kalau
tulisan kelabu tu kan. Contohlah saya bagi gejala tu. Gejala tu kalau kita buat tulisan warna biru, sesuai tak? Warna biru yang ikon bawah sekali pakai tu. Kalau pendapat saya lah, maksud selari tadi ni, kalau tiba-tiba dalam satu design tu, dia ada background maksud saya. Background tu dia ada warna biru contoh. Dan biru tu pula dia bukan duduk bawah tulisan. Mungkin dia ada kat tepi sana, tepi sini sikit kan. Jadi kita boleh try matchingkan tulisan tu dengan biru sebab kita ambil benda-benda color-color yang memang dah ada dalam design. Saya tak pastilah kalau kita try biru kat sini mungkin nampak tak cantik kan. Cuma saya nak khabar kalau background tu ada biru, kita gunakan tulisan tu warna-warna yang memang dah ada dalam background. Kita tak perlu nak ambil warna yang lain lah. Nanti saya cerita macam mana kita nak buat warna tu betul-betul tepat dengan warna background. Dia ada dalam function dalam PowerPoint. Okay. Okay, design yang betul-betulnya yang saya nak minta buat ada selepas ni. Dan dia bukan untuk dikritik lah. Maknanya design yang saya nak tunjuk lepas ni kalau tak cantik di pandangan sahabat-sahabat semua, tak apalah, tapi maknanya dia memenuhi lah apa yang disebut antara ciri-ciri yang boleh diterima. Saya bukan nak kata design tu cantik, tetapi yang saya sebut 4 benda yang penting tadi dah memenuhi, nak kata memenuhi sangat pun Wallahualam lah. Tapi insyaAllah kita boleh baca dan warna dia tak serabut, tulisan pun ada 3, jenis-jenis tu lah. Kalau nak cantik lagi, dalam ni ramai pakar-pakar ni. Okey. Okey, design yang saya nak buat hari ni dengan PowerPoint, ni memang buat dengan PowerPoint ni. Ya? Ni semua buat dengan PowerPoint. Okey, ni design yang saya nak minta tuan-puan buat guna PowerPoint lah. Guna PowerPoint. Okey, Puan Haslinda. Puan Cik. Okey, faktor pencahayaan mempengaruhi tak Ustaz? Bila buat dah okey tapi bila tayangkan jadi terang pula. Okey, yang ni dia berbalik kepada kita set tu di awal. Kalau dalam PowerPoint saya rasa tak ada masalah. Kalau dalam Adobe Photoshop, kita kena tengok format yang kita set dari awal. Contoh macam CMYK dengan RGB. Kalau kita set awal-awal tu CMYK, tiba-tiba kita save dalam bentuk JPEG, kita tayangkan dalam skrin, confirm dia akan jadi warna tu akan warna yang kusut lah, tak terang. Ataupun kita buat RGB, kita buat ada juga kita buat CMYK, kalau kita hantar kat Telegram, warna tu memang akan terang sangat. Jadi kita kena set untuk skrin ni, kita kena set RGB. Kalau tak pernah jumpa RGB CMYK ni, takut pening pula. Tak apa, dalam PowerPoint insyaAllah bila kita letak warna tu, insyaAllah akan jadi warna tu jugalah setakat yang saya buat ni. Okey, kita akan buat design ni. Macam mana kita nak mulakan? Saya nak minta semua sahabat-sahabat fokus. Kita nak hasilkan design yang betul-betul macam ni. Okey? Bersedia semua?
Okey. Jom. Tak Fakrul. Anoy daripada Satgi tak jadi pula design. Sebab design ni saya buat pagi tadi Satu lagi design ni bila saya nak sebut kalau kita nak buat design ni memang kalau tak mari ilham tu sehari pun tak boleh buat. Tapi taklah design macam ni, taklah mana design yang agak yang complicated lah. Satu hari pun kalau tak mari mood ataupun tak mari ilham memang boleh buat tapi dia akan jadi macam ni Dia jadi macam ni tak ada idea kan. Okey. Okey, yang pertamanya. Semua ada PowerPoint. Yang saya pancarkan PowerPoint pada hari ni dia daripada Mac OS Mungkin ada lain sikit lah daripada Windows. Dan juga di sana ada PowerPoint yang 2000, kalau boleh tulis guna PowerPoint edisi mana? Saya guna PowerPoint ni Microsoft Office 365 yang latest. 365. 365. Okey. Sebab dia ada dua. Ada yang 2010, 2016, 15 semua tu dia lain sikit. 2013 dia lain sikit Cuma saya sekejap lagi saya selit-selit sikit lah. Okey. 2007. Okey. 2016. Okey. Kalau tengok pada saya punya interface ni. First kali kita buka PowerPoint. Yang kedua, bila dah buka PowerPoint, dia akan tulis new kan. Kita ambil new, blank presentation. Okey, kalau contoh macam saya ambil file new presentation. Okey, dapat Macam biasa, kita nak buka PowerPoint. Okey. Dia akan keluar macam ni. Kalau PowerPoint yang baru ni, memang dia akan bagi size default dia white. White. Maknanya dia label dia tu panjang sikit. Kita tak mau size ni. Kita nak size yang boleh kita masukkan dalam Instagram, boleh masukkan dalam Facebook, boleh post dalam WhatsApp. Biasanya kita buat size apa? Kalau kita tengok, bukan maksud saya size tu kena tahu berapa sentimeter, berapa inci tak. Kita tengok size tu dalam bentuk macam mana? Square. Size file. Okey. Dia segi empat tepat kita panggil. Betul tak? Segi empat tepat. Segi empat tepat. Maknanya bukan A4 lah. Kalau A4 ni dia lebih tinggi dia kan. Ataupun dia tak sama lah. Kita nak segi empat tepat. Jadi nak setting segi empat tepat tu macam mana? Okey, kalau dalam PowerPoint, kita tengok kat atas ni. Atas ni, tab dia ni. Kita pilih design. Dia sama lah. Dia boleh nak apa? Set size sama dengan Photoshop dan sebagainya. PowerPoint pun boleh. Maknanya dia bagi asal-asal memang macam ni. Tapi kita boleh set. Tekan design. Okay, design. Kalau saya rasa dalam PowerPoint yang bukan 365, dia ada page setup kat tepi ni. Tepi ni yang saya gerakkan cursor ni. Okey. Tapi kalau 365, dia ada kat sini. Light size ni.
Okey. Kalau page setup tadi pun sama juga ah. Kita tekan dekat sini, tekan page setup. Kalau dalam 365 ada kat sini untuk setting size. Okey. Ni yang dia bagilah dua ni. Kita nak custom ataupun nak yang lebih advance, kita tekan page setup. Okey, kat sini dia bagi dalam bentuk skrin ni. Kita boleh pilih, contoh kita nak size A4 kan. Kita tekan A4. Dia akan automatik jadi size A4. Tapi kita tak mau. Kita nak saiz segi 4 tepat. Jadi saya nak buat 20 cm. Jadi tinggi dia pun saya letak 20. Saya tekan OK. Yang ni saya letak scale up. OK. Tu dah segi 4 tepat ah. Kita buang tadi lah. Dia letak tu, kita delete je. OK. Ustaz nak tanya Ustaz. OK. Boleh mencelah. Kalau dia dekat ni dia tulis inci macam mana Ustaz? Kalau inci, tu yang lama kan. Asalkan segi 4 tepat. Maknanya, kamu letak dalam agak-agak lah. Dalam background tu, kalau 1 inci panjang mana. Kamu letak dalam 10. 10 darab 10. Betul Syahidah ni kata. Cuba try tulis 20 cm. Tapi ada saya rasa PowerPoint yang memang tak boleh tukar perkataan tu, perkataan cm tu. Yang lama punya memang tak boleh. Yang terbaru ni memang kita gunakan perkataan px untuk pixel, cm, in. Maknanya memang dia boleh tukar sendiri. Dia tak view. Tapi bila kita tekan dia akan automatik dia ikut, dia convert sendiri. Okay. Tapi yang Nabila tanya tadi, kamu ni je. Kamu buat je 10 darab 10. Tak kisah. Okay. Yang boleh convert, yang lain boleh tulis perkataan. Kalau nak buat cm, tulis cm. Okay. Okay, settle. Yang kedua, ada orange tu kan. Orange tu saya guna shape. Macam mana nak ambil shape? Saya tekan insert, shape. Okay, ambil kotak 4 segi ni. Sekali lagi. Insert, shape. Okay. Tengok ada 4 ni kan. Ada tanda tambah ni. Kita tarik dia. Tarik jangan lepas. Okay. Dia jadi warna biru kan. Dia punya asal lah. Kita tarik tu betul-betul dia punya background lah. Okay, dapat? Okay, kemudian macam mana nak tukar dia jadi warna orange? Kita right click dekat mouse ataupun dekat ni apa, pad tu. Mouse pad. Okay, kita ambil format shape. Dia akan keluar tepi ni macam ni. Okay, fill ni maknanya fill color dia. Kita ambil solid fill, kita ambil orange lah. Saya guna orange ni tadi. Warna emas lah. Okay. Ini. Perasan tak? Dia ada line tepi tu. Kan, line hitam tu kan? Okay. Kita tekan dekat ni, line ni. Kita klik no line. Okay. Kalau no line, dia jadi gini lah.
Okey, boleh ya? Kalau tak boleh terus tanya apa yang nak tanya. Okey. Kemudian nak buat apa? Uh, saya nak perkataan wording tulis-tulis tu belakang sekali. Kita buat grafik dulu. Okey, jadi yang putih tu macam mana? Putih tu saya biarkan je lah background asal warna putih. Jadi yang kedua, kita masukkan ikon, 4 ikon tadi. 4 ikon tadi. Okey, insert. Nanti masing-masing ambil daripada yang tempat mana kita download. Okey, saya dah set kat sini. Okey, ni yang pertama. Okey. Dia akan ada ni ya, dia transform ni. Kalau PowerPoint 365, dia tak perlu dah tekan shift. Saya tak pasti kalau PowerPoint yang sebelum ni. Maksud saya gini, kalau kadang-kadang kita gerakkan ni, dia akan jadi kurus, dia akan jadi besar kan. Tapi kalau yang 365 ni, syarat dia kita cuma menggerakkan hujung bucu sahaja. Tak perlu tekan bawah. Maksud saya, kalau mungkinlah PowerPoint yang sebelum ni, kalau kita tekan bucu saja pun, kita masih kena tekan shift untuk gambar tu statik ataupun size dia tu tak ganggu lah untuk gemuk kurus ni. Maksud dia gini, kalau kita tekan di tengah, atas bawah, dia akan jadi macam ni. Dia akan mengakibatkan ikon asal tu tak comel lah. Dia lari daripada size yang asal dia. Okey, jadi macam mana? Kita hanya main bucu saja. Tak kisah atas, bawah, kiri, kanan. Okey, tolak je jangan lepas. Kecilkan. Okey. Dan dalam design yang saya buat tu, saya letak kat sini ya. Okey. Ikon dia memang macam ni je ni. Ikon dia di dalam bentuk PNG dan tak ada background dia. Dia tengok kan tak ada putih kan. Letak kat sini mungkin kita anggap kata ada putih keliling dia. Tapi tak. Ni PNG. Okey, kita letak kat sini. Okey. Boleh ya? Okey, macam mana kita nak buat bulat? Design kita ialah kita nak letak macam ni pun okey ya. Cuma kita nak kata apa? Kita nak mentahsinkan dia untuk bagi perelokkan lagi. Okay, macam mana nak letak, kita panggil dia tu duduk dalam bulatan. Kalau dalam 365, PowerPoint 365, okay, nampak tak for picture format? Tekan kat sini, dia akan keluar crop. Kat crop ni ada anak panah kecil ni, tekan kat situ. Ambil crop to shape. Ambil bulatan. Okay. Tak nampak kan? Mana bulatan dia kan? Okay. Cuma kalau kita perasan, cuba tengok dekat bawah dia tu macam dah jadi macam ni kan, tak tajam. Sebenarnya ada bulatan ni. Jadi macam mana nak timbulkan bulatan tu? Macam design yang saya buat tu. Okey, kita tekan dekat sini. Contohlah dia tak naik format picture kan. Kita tekan kanan, tekan kat sini. Okey, dia naik. Kita tekan dekat simbol chart ni. Simbol chart. Bulatan ni memang tak ada fill, tak ada color langsung. Kalau dalam design saya tu saya buat putih belakang kan. Saya tekan ni solid fill. Putih. Naik putih kan? Okey, putih. Tapi sebab putih ni bertemu putih, tak nampak jugalah bulatan tu. Jadi macam mana? Kita letak dia punya line, border dia tu, ataupun stroke dalam Adobe Photoshop, dipanggil stroke lah dekat luar ni. Kita letak line, dia berfungsi macam stroke lah. Okay. Tekan dekat solid line. Okay, nampak warna biru kan? Ni default punya color. Okay, boleh.
Kita kena main kat sini. Color dia saya buat sama dengan orange kat atas. Macam mana nak detect color ni? Ada kat sini. Contoh kalau tak ada. Contoh kalau tak ada. Kalau color ni memang kita tak tahu. Orange ataupun emas ni betul-betul macam ni kan. Macam mana kita nak warna tu juga. Sebab kita tak ada code color. Eyedropper tu ambil mana Subihi? Kita tekan more color. More color. Contohlah kalau tak ada dalam senarai dia bagi. Kita tekan ni. Eyedropper. Tekan sini. Okey, kita cari warna yang kita nak bagi matching. Contoh nak matching warna baju ke, kan? Tak, kita nak warna orange ni. Tekan kat sini. Terus tekan. Okey. Nampak tak? Tapi border dia tu nampak nipis. Dalam design saya buat tadi tebal juga kan. Saya gunakan ketebalan dia, saya buat 5.5. Enter. Tebal dia. Okey. Jadi tak? Icon tu tadi ambil mana? Yang saya dah bagi dalam group. Kalau tak dapat, sekejap Ustaz Firdaus boleh hantar link tak yang Google Drive tu? Icon tu ada kat situ. Kalau siapa-siapa tengah buka komputer boleh copy link dekat ni sekejap dalam chat. Okey, ada dalam Google Drive tu. Boleh download icon tu. Saya bagi sikit je icon tu untuk yang kita guna hari ni je. InsyaAllah. Saya akan bagi icon-icon yang biasa orang guna. Saya akan download. Saya akan update dalam drive Google ni. Maknanya simpan lah link ni. InsyaAllah saya akan bagi. Contoh kita nak main media sosial punya icon kan. Saya akan masukkan dalam Google Drive ni. Nanti saya update. Okey, habis dah. Remy. Jadi yang kedua, kita buat step yang sama juga. Kita ambil icon yang kedua. Tak apa, hari ni memang saya tunjuk yang ni. Lepas tu sahabat-sahabat buat pula nanti. Kita fokus yang ni je. Jadi lepas-lepas ni kita dah tahu sikit-sikit function tu. Kita nak tahu kan hari ni kita nampak kata sebenarnya design ni tak susah untuk bagi dia cantik. Cuma perlukan kata apa? Kena rajin explore lah. Rajin explore dan cuba-cuba. Okey, saya ambil icon yang kedua. Kita tekan insert. Yang mana dulu? Batuk lepas tu? Dalam design tu? Tak apa, kita buat je dulu semua. Okey. Kalau dalam 365, contohlah kita nak buat bulatan ataupun ikon tu kan tadi kita kecilkan kan. Asal dia memang besar macam ni. Tapi yang pertama tu dia kita dah kecilkan. Macam mana kita nak tahu saiz dia? Dalam 365, dalam PowerPoint 365 ni, saya tak pasti yang PowerPoint sebelum ni. Dia naik tak macam ni? Contoh kita tekan kat bucu ni. Dia naik merah tu. Maknanya kita dah kecilkan tu sama dengan ikon yang pertama. Okey, step dia sama juga. Kita tekan format picture. Tekan tanda chart ni. Lepas tu kita ambil solid fill. Kita ambil warna. Ni terlupa ni step yang pertama ni. Kita ambil crop ni. Crop to shape. Ambil bulatan. Okey. Lepas tu baru kita tekan solid fill. Kita ambil warna orange yang tersedia ni. Kalau tak ada buat macam tadi juga. More color. Eyedropper. Ambil orange ni. Okey. Bukan orange, putih. Maaf. Okey, line tu yang orange. Yang solid ni. Tekan. Biasanya, kalau kita dah buat yang pertama, yang kedua memang dia dah simpan dah warna tu. Kita tak perlu dah buat banyak kali. Okey, tekan je.
Okey. Dia punya ketebalan kita buat 5.5. Okey, jadi yang kedua. Masuk yang ketiga pula. Yang ketiga saya buat cepat-cepat ya ni. Okey, yang ketiga kita ambil sak nafas. Okey. Kalau terlaju ataupun tak dapat ni maklum lah. Okey, nampak tak? Dia akan bagi dah garisan tu untuk kita letak kedudukan tu sama jarak dia. Okey. Sama juga kita ambil crop to shape. Ambil bulatan. Tekan chart. Tekan solid fill. Tekan solid line. 5.5. Okey. Kita masuk satu lagi. Okey. Okey, tadi ni font yang saya ambil ni saya buy pack iaitu saya ambil kat Flaticon, saya download. Saya ambil yang dia duduk dalam satu kumpulan dia dah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang lebih kurang sama, design yang lebih kurang sama kan. Kalau macam ni comel lah kita punya icon. Okey, macam biasa juga kita tekan dekat solid fill, solid line, 5.5. Okey, beres. Okey, Ustaz, maaf mengganggu. ya Lukman. Nak tanya, ikon tu macam mana kita nak pastikan yang setiap ikon tu dia tak gemuk, seorang kurus, seorang tu. Gemuk maksudnya? Maksudnya antara empat ikon tu tak ada yang besar sikit, tak ada yang kecil sikit. Sebab tu tadi Ustaz sebut yang ni kan. Dia naik ni, nampak tak? Yang line bawah tu ke? Line bawah Tak, dia contoh satu ni. Ni besar kan? Ya. Kita nak bagi sama size tu, nampak tak dia naik garisan. Yang bawah. Tu 4 tu. Naik ni macam ni. Okey. Tapi yang ni yang PowerPoint 365 lah. Kalau boleh try kejap lagi. PowerPoint lama dia naik tak jenis tu? 2019 tak ada. Naik tak? Tak ada? Tak ada sah, 2019. Kalau tak ada kalau tak ada agak-agak lah. Tapi syarat dia main bucu je. Jangan sesekali tekan kiri kanan ni. Nanti akan jadi orang gemuk, akan jadi kurus. Orang yang handsome jadi tak tahulah. Okey, itu adalah asas dalam Adobe ke, dalam Word ke, kita kena tekan bucu saja. Sebab tu kita tengok logo kadang-kadang logo comel dah. Dia punya ideal dah, dia punya berat badan kan. Tiba-tiba kita tarik tepi, atas bawah, memang akan lari yang tak sepatutnya. Okey. Ada Ustaz, 2019 ada yang 4 line tu. Ada, alhamdulillah. Okey, 4 ni siap. Tapi nampak tak? Tepi belah kiri ni ada sikit kan, ada dengan belah kanan ni jarak dia besar sikit kan. Macam mana kita nak buat? Nak tarik satu-satu. Lagi ada pula yang tepi ni satu-satu kan. Okey, nak mudah kita highlight. Nampak tak dia jadi group kan? Dia group sementara lah. Kita cuma tarik je. Kalau guna mouse kadang-kadang dia terlajak. Kita guna keyboard dekat anak panah kiri kanan tu. Kita agak-agak lah. Okey, dia nampak duduk tengah-tengah kan? Okey, beres. Nak insert sekaligus boleh? Ustaz, ulang tak sempat. Yang mana? Yang gerak-gerak tu. Gerak-gerak, okey. Highlight tu. Kita letak anak panah dekat luar ni. Maknanya masuk luar tu maknanya lebih daripada ikon tu lah. Atas bawah. Atas kiri. Okey, tarik ni. Tarik jangan lepas guna mouse. Dia akan automatik jadi group.
Nak gerak macam mana? Gerak sama ada tekan je, tekan mana-mana gambar tak apa, asalkan dalam kotak ni kita guna mouse ataupun kita tak mau tekan kat sini, kita guna ni. Guna keyboard yang anak panah kiri, kanan, atas, bawah tu. Kita gerak je lah. Kiri kanan je lah. Kita agak-agak lah. Bagi betul-betul duduk tengah. Sebab dia bukan tulisan. Kalau tulisan kita tekan ni je kan. Okey. Okey, dapat Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Okey. Kemudian, apa kita nak buat lagi? Kita buat ni yang shape yang nak tulis atas dia tu kan. Simbol ni menandakan apa kan. Okey, kita masukkan insert macam biasa. Insert shape. Saya pilih yang ni. Yang bucu dia ni nampak ada apa kita panggil? Dia tak tajam lah. Rounded rectangle. Okey. Cara dia kita tarik saja. Default dia akan keluar warna biru. Dia nak tekan macam mana? Macam biasa juga. Tekan shape. Kalau tak naik format shape ni, tekan format shape. Tekan ni je. Solid fill ni kita ambil. Kita ambil orange juga. Sebab apa saya suka. Kejap. Ni nampak ada line kan? Sepatutnya nak bagi matching, nak bagi masuk dengan bulatan ni, kita tak payah buat line lah. Okay, macam mana nak buang? Kita tekan no line. Okay. Kalau nak sama boleh guna grid line. Boleh juga. Boleh juga view grid line. Tapi tak tahu saya ni bukan jenis grid line. Dia apa? Saya rasa mengganggu. Tapi tak apalah, yang tu sebenarnya membantu sebenarnya. Okey. Kita dah buat shape macam ni ya. Sebab apa saya letak orange juga? Sebab tu saya nak ni bagi saya lah. Kalau saya buat design, saya akan cari warna-warna yang boleh dia merge. Dia merge macam gold ni dengan bulatan ni. Bila saya nak gabungkan dia, kita tak perlu gabung nak bagi lekat dah. Kita nak buat asing-asing tapi kita cuma gunakan warna saja. Nampak macam lekat kan, tapi sebenarnya tak lekat pun. Okey. Bila kita guna warna yang sama, yalah, dia nampak matching lah kan. Okey, tak terlalu banyak warna. Okey, jadi dah kita buat shape ni, macam mana kita nak buat untuk yang 3 lagi? Kita cuma tekan copy. Tak perlu dah buat banyak kali kan. Copy, paste. Kalau shortcut dia ni lah, Ctrl V 2, 3. Okey, tarik dia. Okey. Okey. Grafik habis lah. Cuma ada satu yang kita kata call tadi kan, hotline tadi kan. Itu tak apa. Kita letak tulisan lah. Letak tajuk dia. Macam mana nak letak teks? Okey, kita tekan text box. Gejala COVID. Okey. Highlightkan dia. Nak besarkan nak tukar. Macam biasalah kita guna Word. Biasa dah kita, benda tu memang kita semua guna. Okey, gejala COVID ni kita tekan tulisan apa? Gotham. Saya guna tulisan ni dalam design saya buat tu. Okey, nampak? Lebih kurang kan tulisan? Bukan lebih kurang, memang tulisan dia lah. Okey, kita besarkan. Sama je function macam kita duk tulis biasalah. Okey, besarkan. Besarkan memenuhi ruang lah. Dan saya sebut tadi, jangan terlalu hampir macam ni. Tak cantik. Design apa pun, sekalipun kita tak mau cetak, kita just nak pancarkan dalam media sosial je,
elakkan tulisan dekat sangat dengan tepi dia punya background. Tambah-tambah kita nak cetak kan, buku lagi lah. Memang kilang ataupun ni dia akan pesan lah. Maknanya kalau ni mungkin akan terpotong lah. Akan terpotong. Jadi kita letak di tengah. Hatta dalam design biasa pun kita letak di tengah. Kalau orang tengok pun memang orang maknanya ni law design lah. Law design. Betul Cik Fazli. Okey, saya buat dalam tu gejala ni saya buat size besar sikit. COVID ni saya kekalkan saya macam ni. Cuma COVID ni saya letak color merah macam biasa. Kita colorkan macam biasa je. Sama tak design yang saya buat saya punya view? Lebih kurang lah. Okey, lebih kurang. Okey. Nampak tak tulisan ni dia termasuk dalam family yang saya sebut tadi, sans serif. Kita nampak tu tulisan ni dia macam kemah kita kata. Sebab tu tulisan design kita tengok tulisan apa banner-banner ceramah dan sebagainya. Dia tak guna Times New Roman kan, kita duk guna dalam biasa dalam teks kan. Dia tak guna Calibri ke macam biasa. Dia guna tulisan yang memang kalau kita baca tu pun macam ni. Dia nampak cantik, nampak comel gitu. Saya tak tahulah. Tapi kalau saya sendiri bila saya tengok tulisan-tulisan gini saya memang akan kata memang jelas dan cantik lah. Saya rasa benda tu semua orang dapat merasai kot. Kalau kita tengok contoh-contoh design dan sebagainya. Okey. Okey. Lagi nak buat apa lagi? Kita tulis ni juga apa? Dia punya gejala tu. Okey, ambil text box. Ni apa ni? Batuk batuk ni saya guna kan home. Tulisan dekat home Okey, kita guna tak silap saya guna Century Gothic. Saya guna bold ni. Okey, betul. Okey. Size dia kita buat okey, settle. Maknanya kita tak perlulah letak text box banyak kali Nak cepat, kita ambil batuk ni, kita tekan dekat line ni, kita copy. Lepas tu kita pastekan dia. 2, 3. Okey. Lepas tu kita tarik saja. Kita edit dia punya tu kejap lagi Kita letak dulu tempat-tempat dia. Tak perlulah kita nak masukkan text box banyak kali kan. Okey, yang ni demam. Kalau tak cukup, tarik je tepi tu. Okey, yang ketiga, sakit dada. Sesak nafas. Kalau dia jadi 2 macam ni, kita tarik kotak tu. Sampai dia jadi 1 Ni. Ni sakit tekak. Mungkin sebab saya tak boleh view saya punya design tu. Bukan tak boleh, boleh. Tak apalah, tak sama pun turutan dia ni. Sebab benda ni antara gejala lah. Gejala utama kan, yang biasa. Saya tak kata pun yang mana nombor 1, nombor 2 kan. Tapi yang ni antara gejala utama. Gejala yang biasa orang dapat lah ketika COVID. Okey. So double click kat shape tu.
Kalau double klik. Maksud Remy apa? Saya guna tulisan apa? Batuk sikit. Betul lah tulisan ni. Okey, beres. Jadi kita letak wording yang lain lah. Jika anda mengalami salah satu gejala ini, anda harus mendapatkan rawatan segera. Okey, biasa letak text box. Jika anda mengalami salah satu gejala ini, sila dapatkan rawatan segera. Okey. Okey, nampak tak? Ni tulisan lain kan? Kita letak yang tu saya guna Century Gothic. Saya guna bold. Edit text. Edit text dalam shape terus. Boleh. Itu pun boleh. Boleh. Okey, kita nak bagi duduk tengah. Tekan macam biasalah. Okey. Kalau nampak tak? Nampak dia punya line tu. Dia akan keluar line tu untuk menentukan betul-betul dia duduk di tengah layer. Okey, beres. Jadi, lepas tu sila hubungi talian hotline berikut untuk maklumat lanjut. Sila hubungi talian hotline berikut untuk maklumat lanjut. Okey, letak 2 titik. Ingat design pun, dalam design pun kita kena ikut law lah. Law ni maksud saya kita orang yang belajar ni, dari segi bahasa Melayunya, dari segi titik, dari segi contoh titik bertindih kan. Titik bertindih ni kalau ikut law dia lah. Dia selepas perkataan tu dia terus, dia tak ada jarak lah. Jadi kita tak perlu letak jarak lah. Sebab dalam design ni kita tak boleh hentam juga. Kita kena ikut dia punya law bahasa dia. Contoh macam pelajar-pelajar saya ataupun design-design dalam bahasa Arab ni lah kan. Maknanya apa ni sebut? Kalau yang dalam bahasa Arab tulisan dia pelbagai. Ada bila kita letak baris, dia bagi baris tu baris fathah. Tiba-tiba kalau kita tulis baris tu seolah-olah macam dia, contoh fathatai lah, 2 baris, tiba-tiba jadi satu sebab dia termasuk dalam huruf tu, dia bertindan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena tahulah asal dia, kena tukar tulisan. Tulisan tu tak boleh. Itu. Maksud saya kaedah sangat berkait rapat dengan apa kita panggil? Design jugalah. Contoh macam ni kan, saya gabungkan 2 bahasa. Bila hubungi talian hotline. Hotline dah bahasa Inggeris, kita italikkan lah. Untuk kita tahu bahawa ia bukan bahasa Melayu. Bila hubungi talian hotline ni saya guna Century Gothic juga. Saya ambil yang ni, saya tak buat bold. Sebab saya rasa macam benda tu yang pentingnya kita highlight nombor tu. Yang ni sekadar makluman awal. Sesuatu benda yang kita nak highlightkan. Jadi saya kecilkan tulisan dia. Dalam 14. Okey. Contohlah kan. Contoh macam kat sini. Kita nak letak kat mana ni kan. Yang ni memang duduk tengah-tengah. Kat sini kita nak letak tepi. Kalau tepi tu pun, kalau dalam design, kita cuba bagi sama dengan design yang kita dah buat kat atas.
sama ada kita nak tu dia keluar garis ni, maknanya yang ni molek lah kita letak dekat kawasan ni. Maksud saya tiba kita letak tepi ni kan, dia jadi macam tak, satu dia tepi dengan ujung layer, satu lagi dia tak ada kawan yang nak duduk sekali dengan dia yang design atas ni. Jadi kita ambil mana-mana yang boleh kita selarikan. Contoh kat sini pun boleh, biar dia keluar garis tu. Garis tu macam bagi kita guide. Yang mana sesuai letak. Okey, beres. Atas sikit lah. Nak letak shape ni nanti. Okey. Kita masukkan satu lagi dia punya icon. Sebab apa saya ambil call center ni? Sebab saya tengok talian hotline ni biasa kita tengok simbol dia lebih kurang gini kan. Okey. Dalam design tu saya letak satu shape kat bawah ni. Okey. Ingat main bucu je. Okey. Saya letak shape lah satu. Shape kat bawah tu saya ambil yang ni kotak ni. Macam yang kat atas ni. Okey. Kita tarik. Okey, kita buat macam biasa, kita tukar color. Solid fill, kita ambil orange tadi. Dia nampak ada line kan? Kita tekan no line kan. Okay, beres. Okey, jadi kalau rasa macam yang ni duduk bawah sikit kita adjust lah, naik sikit. Okey. Apa lagi yang tinggal? Nombor telefon. Nombor telefon ni saya letak di atas shape. Kita buat shape dulu. Shape tadi saya ambil yang ni. Ni ya, ni. Dia ada macam slice. Okey. Kita letak kat sini. Color ni color biru pekat kan. Macam mana kita nak matching color yang sedia ada dah dalam design ni. Saya nak ambil baju biru orang ni. Okey, kita tekan dekat solid fill, kita ambil kat sini, kita tekan dekat more color. Kita tekan eyedropper ni. Okey, letak kat baju dia ni. Okey, tekan okey. Maknanya biru ni matching lah dengan baju kat sini kan. Okey. Okey, letak nombor telefon. Tadi ada tanya boleh dah edit tag dalam shape? Boleh. Kalau nak buat macam tu, kita tekan kanan, ambil edit tag. Okey. Contohlah 03, nombor yang saya letak tu pun bukan nombor saya pakai letak itu. Okey, 88900. Biasanya nombor telefon, benda yang penting kita highlight kan tu, kita guna tulisan yang macam ni, Gotham ni. Maaf kalau saya ada sebut tak betul. Saya tak check pun dia bunyi macam mana. Okey, kita kecilkan. Okey. Lebih kurang lah kan? Lebih kurang. Okey, maka tinggal lagi hashtag. Biasalah sekarang ni kalau remaja-remaja ni dia suka kan hashtag ni. Okey, kita letak hashtag dia, kita jaga kita. Jaga kita. Okey, yang ni pun saya tak guna tulisan lain. Ulang matching color biru. Kejap. Kita jaga kita ni saya guna tadi. Okey, kita letak di ujung. Biasanya dia letak ujung Jangan ujung sangat. Jadi kita letak biar dia ada kawan lah, maknanya ujung dia ni ujung dekat sini ataupun
kita nak masuk sikit lagi, kita tengok, kita tunggu garis tu naik. Okey, sesuai dah lah kat sini. Okey, nak matching color biru tadi ya. Okey, kita tekan dekat ni, format shape. Okey, ambil dekat ni. Ambil dekat color, more color. More color, ada dah simbol ni. Dia panggil eyedropper. Dia boleh detect lah warna-warna yang kita letak kat mana-mana, dia boleh detect warna tu. Kita tekan kat sini. Nampak tak? Hatta kita letak sini pun semua dia boleh check warna tu yang kita nak. Okay. Kita letaklah kat biru baju ni. Nampak biru tu. Kita tekan je. Tekan OK. Maka dia akan ikut warna sebiji macam yang kita nak tadi. Boleh kan Kak Lah? Okay. Okay, guys. Okay, Alhamdulillah. Siap. Tapi sebelum kita nak buat, saya tak pastilah, mungkin ada yang ikut tapi mungkin payah kan, 2 skrin kan. Macam mana nak save dia? Biasa kita save, kita jaga kita guna apa? Guna ni, guna Century Gothic ni. Ni. Saya ambil yang bold punya. Kan saya dah bagikan font tu kan. Okay. Macam mana kita nak save dalam bentuk gambar? Sebab kita nak bagi dekat media sosial kan. Mestilah dalam format yang tak boleh diedit. Takkan kita nak save dalam bentuk PowerPoint. Tak. Okay, dia ada cara. Kalau dalam Mac OS, picture format tak lupa, tengok sambil buat. Kalau right click tak dapat. Right click dekat gambar tu. Okay. Ini saya nak nanti kita kalau siapa nak tanya, saya nak ajar cara save dulu. Dalam Mac OS, mungkin ada di sini yang guna ni MacBook kan. Dia guna file, guna export. Kalau save as tak ada. Dalam bentuk gambar tak ada. PDF nya ada. Tak ada. Jadi macam mana? Kalau ni MacBook Mac OS, guna Mac OS. Okey. Dia kena export. Export, dekat sini dia ada JPEG, dia ada PNG. Kita ambil JPEG ni. Okey. Ni dia convert sendiri tadi lah. Saya buat 20 cm tu. Dia buat dalam pixel ni. Okey, yang ni saya tunjuk MacBook dulu lah. Maknanya dia tanya save every slide ataupun save current slide je. Kita ambil save current slide. Only. Tekan export. Okay. Dah save dah dalam tempat yang kita save ni. Okay. Kalau kita kata Windows, dia ada save as tu memang ada JPEG dah. Lagi mudah. Tak payah export. Kita tekan save as ni. Kalau itulah sahabat-sahabat boleh tengok. Memang dia akan tulis JPEG ada kan? JPEG semua lah. Banyak. Tak perlu export. Betul tak? Ada banyak format kalau main. Okey, tekan tu pilih JPEG. Terus dia akan jadi JPEG lah. Okey. Itu saja. Saya dah save font tapi tak keluar pula. Okey. Yang font tu, contoh kalau tak keluar tu, Iman dia ada keluar apa? Dia ada tulis error something tak? Kan sebab tadi ada orang tanya saya macam mana nak install font. Kalau dalam MacBook ni, Mac OS, dia kena klik 2 kali. Klik 2 kali dia akan keluar install font ni. Tapi kalau dalam Windows biasa, kita just tekan kanan, klik kanan, dia terus naik kat sini install. Betul tak kalau saya silap? Fahmi kata keluar dah masuk balik PowerPoint, try.
Ada yang tulis export, ada format. Boleh juga. Sahabat kita, Cik Syukur kata, dia kata export, ada dia keluar, ada format. Betul-betul, ada juga yang macam tu. Maknanya bukan dekat Save As tak ada, dia kena export juga tapi ada format. Dia tulis JPEG dengan PNG kalau saya tak silap. Okey. Okey. Saya rasa saya tunjuk tadi, boleh nampak Okey, kita yang dah siap, tak apa, boleh boleh je lah post kat mana-mana. Tulislah sikit kat bawah ni. Tulis by siapa-siapa kan. Kita buat, ingat tulisan, ambil tulisan yang sedia ada. Jangan kita tambah tulisan jenis lain pula. Ambil yang sedia ada. Contohlah saya tulis satu Sebab design ni lebih kurang sama. Saya tulislah nama kita kan. By, design by. Apa kan. Saya tulis sini Fauzi. Okay. Kecil kan. Yang ni jangan buat besar-besar sangat. Biasa watermark ke apa ke, dia buat macam kabur-kabur sikit kan. Cuma okey. Kalau kita buat watermark, font apa yang sesuai. Okey. Kalau watermark, kalau tengok dekat sini, Calibri ni pun okey. Ataupun kita guna font dalam ni, saya guna apa ni? Suisan Century Gothic ni. Comel agak. Tapi kalau Calibri ni pun nampak okey ni. Ni. Kalau kita kata nak buat yang skrip tu kan, tulisan yang lekor-lengkor tu, saya rasa elakkan. Kadang-kadang ada lengkor-lengkor yang sesuai, yang boleh dibaca. Kebanyakannya kalau tak kena, tak cantik. Sebab tu saya lebih suka kalau dah tulisan kita dalam ni dah ada 3, ambil antara 3 tu je. Okay. Kita buat design macam ni. Okay, wallahualam. Macam mana? Kalau macam nak letak logo persatuan, perlu tak lagi kita tulis dalam Word nama persatuan tu ke salah satu je? Biasanya kalau dalam logo tu, ada logo yang dia tulis dah nama persatuan kan, ada yang tak ada. Kalau yang tak ada tu, bagi saya syorkan tak perlu tulis sebab dia akan makan ruang. Hatta dalam tengah logo, kita kata apa, peraturan logo pun, ada setengah orang buat lah. Kalau nak letak dalam design, maknanya dia kata logo saja. Kalau nama persatuan dan sebagainya tu, mungkin kita boleh letak dekat bawah anjuran siapa-siapa. Dekat logo tak perlulah letak tulis nama persatuan yang di bawah logo jadi panjang. Jadi dia ganggu design tu. Melainkan memang dah ada tulisan nama persatuan dekat logo tu, dekat bawah tu dia kecilkan kan. Itu tak ada masalah. Macam logo Unilever pun dia ada logo tepi, lepas tu ada wording tepi dia kan. Macam tu tak ada masalah lah. Cuma ada setengah logo tu bila dah ada logo tapi dia letak kataan bawah logo tu. Dia ganggu lah. Okay. Jadi perlu tak? Bukan perlu. Ada. Saya tak pasti ada yang dah buat ke belum. Kalau boleh masing-masing buat lah. Dan bila Ustaz nak tanya, okay. ada tak macam kata indikator bila kita nak pakai yang semuanya caps lock ataupun semua yang depan sahaja huruf besar, yang lain huruf kecil? Kadang-kadang keliru, macam kadang-kadang ada yang minta kata depan saja huruf kecil, yang lain semua. Betul. Biasalah. Ni daripada pengalaman lah. Ni Remy yang cakap dia. Ya saya Ustaz. Ni pengalaman.
bila tengok-tengok design, benda-benda yang huruf besar semua ni, dia lebih kepada tajuk, tajuk dan juga poin-poin macam satu perkataan, dua perkataan. Kebanyakannya lah, tak kata salah kalau buat ayat panjang tu huruf besar semua. Tapi biasanya kalau macam ayat macam ni, jika anda mengalami apa, tak sesuai buat huruf besar semua. Yang tu kena buat huruf besar di awal saja. Macam ni tak, yang ni silap ni. Ni S kecil. Okey. Kiranya kalau macam kata dalam bentuk ayat yang lengkap tu, kita ikut macam sistem tulisan biasa lah kan, Ustaz kan? Sistem biasa. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Tapi tak salah kalau macam kita nak buat huruf besar semua, sebab kadang-kadang orang buat gitu, kadang-kadang dia tak pasti perkataan tu perlu huruf besar ke huruf kecil. Yang duduk tengah, betul tak Remy? Jadi bila kita buat huruf besar tu, kita elakkan daripada kesalahan bahasa Melayu. Betul Ustaz. Okey, macam tulis, macam design ni bahasa Inggeris, kita buatlah italic kan. Design by ni. Okey. Ustaz guna font apa sesuai untuk poster bahasa Arab? Okey. Adi. Ustaz akan bagi update font dalam Google Drive. Biasanya guna untuk bagi orang nampak. Selain daripada tradisional Arabic, memang kita guna biasa kan dalam yang tu secara rasmi lah. Tapi kalau dalam design ni, Ustaz suka guna tulisan macam Rasa Osmani tu. Nanti Ustaz bagi dalam folder tu. Kan dalam tulisan Quran tu kan, memang jelas kan, sebiji-sebiji. Marah cikgu BM nanti. Itulah Ustaz Fazrul. Betul tak anak boy? Nasah variant. Ustaz Faizul, saya memang saya guna tulisan apa? Satu lagi yang baru ni saya tengok orang guna Arabic typesetting. Yang tu pun nampak kemah. Nampak tulisan design lah. Dan juga tulisan yang Rasa Osmani tu. Dan juga ada tulisan-tulisan Arab kan. Kita tengok poster-poster bahasa Arab yang orang Arab buat. Kadang-kadang tak boleh baca. Dia guna, ialah dah bahasa dia kan. Dia nampak sekali nampak pun dia boleh baca. Tapi kalau macam kita nak buat untuk orang umum baca ni, kita kena cari tulisan yang sebiji-sebiji. Yang memang nampak jelas, tak gemuk sangat, tak rapat sangat dan sebagainya. Kopi ada. Tapi saya tak guna sangat tulisan-tulisan ni Ustaz. Contoh saya bagi contoh yang saya buat. Ya. Okey, ni tulisan yang macam Rasa Osmani tu lah. Sebab tulisan ni dia jelas kan. Kalau kita letak baris pun, dia tak ganggu. Dia akan elok-elok je. 2 baris atas. Contoh. Kalau nampak macam design sikit, tulisan ni lah. Nanti saya bagi dalam folder tu. Tulisan macam ni, nampak sebiji-sebiji. Kalau nak design sikit, tulisan macam ni lah. Tapi kalau untuk pembacaan, memang saya guna tulisan yang macam Rasa Osmani tu. Kan? Dia punya baris pun tengok. Okay. Ibu ni insyaAllah nanti kita sampai masa kita bagi. Okey, kalau kita nak ajar murid nak guna buat poster. Ni nak buat dengan PowerPoint ke? Ataupun kalau saya sebut tadi antara aplikasi online, kita boleh guna Canva tu.
Yang tu memang boleh buat dengan handphone. Okay. Maknanya saya tak perlu dah buat step-step yang poster tadi. Nampak semua jelas tu. Walaupun kita agak kekangan nak buat online ni gitulah. Maknanya skrin nak tengok. Tu nak ni. Apa tu? Kalau nak buat laptop. Ya, kena guna laptop. Biasa design yang macam-macam ni kita guna laptop. Kalau guna handphone tu biasanya memang dia dah bagi template. Bukan memang lah. Kalau terlalu kreatif dan kreatif tak apa. Tapi kalau macam kita nak buat cepat ataupun nak cantik, kalau guna handphone ni biasa dia bagi template siap. Kita kena guna ni lah, guna komputer lah, guna laptop. Okey. Apa tadi nak tukar keyboard bahasa Arab kat PC macam mana? Tajuk lain lah ni. Okey, nak tukar keyboard Nak tukar keyboard. Pergi kat macam mana nak gambar? Pergi dekat language lah. Kat control panel tu language. Nanti akan dia bagi tahu dalam tu. Nanti minta PM lah. Soalan tu dia kena ajar step. Tadi nak guna buat bulat pun tadi. Saya tak jumpa nak crop icon secara bulat. Sebab saya guna 2007 kot. Okey. Ada siapa-siapa boleh bantu tak? Kalau 2007. Saya tu. Okey, yang 2007 ni. Memang tak. Yang ni format picture. Dia tak ada perkataan dia ada tak crop? Crop ada. Tekan dekat picture format. Kalau ada crop tu, cuba cari ada tak anak panah ni. Kalau tak ada, nanti saya tengok balik untuk 2007. Saya tak jumpa. Tapi kemungkinan lah yang lama-lama ni mungkin dia belum upgrade kan. Kemungkinan lah. Kalau ada, maklum lah. Kawan-kawan yang lain. MBA M1. Okey, Dr. Nazli. Kalau tak boleh, minta ke... Sebab saya ada 2 format, tak silap saya. Saya guna ni. Nazli boleh pergi ke... Boleh tengok dekat... Ataupun Google pun tak apa. Tekan Gotham Font. Rasa semalam dia pergi ke Dafont tu. Dafont free download. Sebab saya pun guna Mac OS juga. Boleh install. Cuba cari dekat internet. Tapi tulisan Gotham ni memang dia nampak puas lah. Daripada jauh pun nampak. Dan dia satu-satu. Okey, kita sama-sama. Okey, dalam untuk poster hari ni, dia lebih kepada infografik, iaitu info, kita letak grafik. Kita lebih cerita benda-benda maklumat-maklumat yang kita nak sampaikan dalam bentuk grafik. Tapi di sana juga ada kita yang nak share kata-kata hikmah kan. Contohlah banyak orang buat kan, background dia letak gambar, lepas tu letak ayat-ayat Quran ataupun hadis, lepas tu dia tulis ataupun dia tulis ayat kata-kata hikmah kan. Mana kita nak bagi cantik yang tu? Yang tu insya-Allah lah lepas ni, tapi kita boleh buat dalam PowerPoint juga. Tak perlu dah banyak aplikasi sekarang, Canva boleh buat apa semua kan, tapi kita nak try buat memang daripada gambar yang kita takat sendiri dan kita nak adjust ikut function yang ada dalam PowerPoint, boleh je buat dengan PowerPoint juga. Dia sama je sebenarnya. Asas dia kita kena tahu macam mana nak jadikan suatu design itu cantik. Selepas mana kita dah tahu fungsi-fungsi yang ada dalam setiap
ataupun software, aplikasi yang kita guna tu. Kan, kadang-kadang kita tahu ni, semua tahu dah, lama dah duk main PowerPoint ni kan. Tapi tiba-tiba nak buat design, macam ni kita kata, ni mana boleh buat dengan PowerPoint? Sebenarnya boleh. Kena, kata apa? Kena explore lah. Dan juga kita tahu asas design tu macam mana yang saya sebut sikit-sikit tadi, yang saya kongsi. InsyaAllah kita boleh hasilkan design yang orang tengok pun kata comel lah kan. Dan juga pengalaman saya nak cerita sikit lah. Maknanya belajar design ni, saya suka tengok design orang buat lah, design orang yang pro lah. Saya tengok, lepas tu saya cuba tiru design tu. Kalau tak tahu function, saya Google je lah. Saya tengok YouTube. Tak tahu macam mana nak buat macam ni kan. Dalam YouTube banyak je. Okey. Takat tu saja insyaAllah perkongsian kita pada hari ini. Kekut ada soalan lagi kalau tak ada. InsyaAllah kita, jika diberikan ruang dan kesempatan lagi, boleh kita kongsi lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan design ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, terima kasih semua dan insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Syekhuna. Assalamualaikum. 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 Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat. Apa ini Ustaz? Kena praktik tu, kena praktik. InsyaAllah. Terbaik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ustaz Firdaus. Syukran Dr. Fauzi. Ustaz ni ramai ni. Oh, dekat Ella ya. Terima kasih. Tolong tengok ni ya, WhatsApp ya. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sama. Ustaz ada record tak Ustaz? Ya. Ada recording tak? Ada.